Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah kita pada kali ini berlaku di Singapura je, jiran kita. Cuma kisah ni kesian sangat tau. Kisah tentang sepasang suami isteri, warga emas yang dah pencen dah pun di hari-hari tua diorang kan. Tapi sayangnya diorang ni tersalah pilih kawan, tersalah percayakan dengan orang yang berperangai paling teruk dekat dunia ni. Ya, jenis orang yang suka ambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Saya rasa kita semua takkan sukalah orang yang perangai macam ni kan. Jadi warga emas ni dah percayakan lelaki ni, dah amanahkan semua harta pada lelaki ni, tapi last kali semua harta dia dibolotnya. Sampaikan warga emas ni rugi bermilion dolar tau. So, dah rasa dia? Jom kita mula. Okey, warga emas yang kita masukkan ni adalah Chun Kin Chun yang berumur 89 tahun dan suaminya Dr. Chow Sip King. So mereka berdua dah berkahwin dalam 50 tahun pada masa tu. Tapi sayangnya diorang ni tak diberi rezeki anak tau. Jadi sampai hari-hari tua mereka pun, mereka hanya hidup berdua je. Pada masa yang sama, diorang ada sebuah banglo yang besar, boleh kata banglo lah kan. Dan banglo tu sendiri ada di Gerald Crescent. Rumah dia tu, banglo dia tu mewah sangat tau. Tengok rumah pun orang dah tahu dah, dia memang kaya. Jadi dekat banglo sana, diorang ada dua orang-orang gaji yang bernama Surti Teguh dan juga Yuliani. Rasanya kedua-dua orang gaji dia ni berasal daripada Indonesia. Dah tu diorang ada seorang pemandu peribadi yang bernama Jarudin Mustafa. Diorang bertiga ni lah yang jadi teman Madam Chung tadi dengan Dr. Chow dekat rumah yang besar gedabak tu. Okey, pada masa muda, Dr. Chow yang si suami tu, dia bekerja sebagai seorang doktor dan dia ada klinik sendiri tau. Katanya dia ada sebuah klinik dekat daerah Serangoon Road. Isteri dia pula, Madam Chung tu, dia pernah bekerja di Singapore General Hospital tau. Pada masa tu, dia bekerja sebagai ketua di Jabatan Fisioterapi. Jadi kita boleh nampaklah gambarannya dekat sini. Kedua-dua mereka pun bukan orang biasa-biasa. Zaman mudanya tu, diorang berdua ni sukses, orang yang berjaya. Maunya tak banyak harta kan. Dalam masa yang sama, diorang ada seorang kawan baik yang bernama Chang Pichi berumur 86 tahun. Jadi Madam Chang, pada masa muda dia bekerja sebagai cikgu bahasa. Cuma dia tak bertemu jodoh sampai ketua pun dia tak berkahwin. Jadi dia berkeseorangan je lah. So, Madam Chung dan juga Dr. Chow tu, dia kan suami isteri kan. Saya takut nanti tertukar sebab Madam Chung, Madam Chang kan dekat-dekat tu kan. Jadi Madam Chung dengan Dr. Chow tu, dia suami isteri. Diorang berdua ni mula kenal dengan Madam Chang masa Madam Chang tu pergi ke klinik milik Dr. Chow. Katanya start daripada situ diorang mula berkawan baik, lepas tu makin rapat dan boleh kata kebanyakan aktiviti diorang akan lakukan sama-sama. Diorang ni sendiri berkawan daripada muda lagi. Katanya lebih daripada 60 tahun diorang dah berkawan. Jadi sebelum Madam Chung kahwin dengan Dr. Chow pun diorang dah berkawan lah kan. Macam yang saya cakap tadi, diorang selalu habiskan masa bersama-sama. Bercuti pun diorang pergi bersama-sama. Dan dalam tahun 2005, Dr. Chow tadi pada usia dia 78 tahun, dia terkena stroke. Kesihatan dia pun makin hari makin teruk, makin merosot. Dan kebetulan Madam Chang, kawan diorang ni, pada masa tu tengah cari sebuah rumah flat yang ada 3 bilik macam tu. Dia nak beli rumah tu, lepas tu nak tinggal kat sana. Bila dah Dr. Chow dan juga Madam Chung tadi dapat tahu je kawan dia ni cari bilik, cari rumah, Dr. Chow dia terus cadangkan supaya kawan dia ni, Madam Chang, tinggal je dengan diorang. Mungkin masa tu Dr. Chow pun dapat rasakan yang hidup dia dah tak lama lagi. Kalau betul lah dia pergi dulu, meninggal dulu, nanti at least adalah orang yang nak tengok-tengokkan isteri dia kan. So Madam Chung tadi pun cakap lah dengan Madam Chang, kata tak payahlah beli rumah tu, datang je duduk sini. Lagipun dekat rumah dia ni banyak je bilik yang kosong. So Madam Chang tadi pun setuju dia tinggal dekat rumah Madam Chung tu. Sekurang-kurangnya tak adalah bosan sangat kan. Dia pun ada kawan, ada teman borak, nak habiskan masa-masa tua bersama kan. Jadi pada tahun 2007, kesihatan Dr. Chow tadi makin merosot. Dan tak lama lepas tu, dia meninggal dunia. Pada masa tu, Madam Chang lah yang temankan Madam Chung ni. Yelah kawannya kan baru je kehilangan suami, tengah bersedih kan. Jadi dialah yang ada dengan Madam Chung tu untuk kongsikan kesedihan bersama-sama. Dan sebenarnya pada tahun 2006,
Buat pertama kalinya, Madam Chung dan juga Madam Chang ni kenal dengan seorang lelaki yang bernama Yang Ying yang berasal daripada tanah besar China. Yang Ying pada masa tu dia dah berkahwin dah ada 2 orang anak pun. Elok namanya kan, Yang lepas tu Ying, macam apa kungfu Cina tu. Jadi dalam tahun 2006 tu, Yang Ying tadi datang ke Singapura untuk menghadiri pameran pelancongan. So Yang Ying ni sebenarnya dia bekerja sebagai pemandu pelancong, tour guide. Kebetulan Madam Chung dan juga Madam Chang ni pada masa tu diorang berdua pun pergi ke pameran pelancongan tu juga. So diorang kenal dengan Yang Ying tu ada kat situ lah, dekat pameran tu lah. Dalam masa yang sama diorang berdua ni tahu tau yang kata si Yang Ying ni dia suka dengan lukisan-lukisan antik. Jadi diorang berdua ni pun ajaklah si Yang Ying ni tadi datang ke banglo diorang untuk melawat banglo diorang ni. Sebab dekat banglo tu sebenarnya ada sebuah bilik ni, ada satu ruang khas macam itulah. Madam Chung dan juga Dr. Chow, dia suka simpan lukisan dekat dalam bilik tu. Lukisan-lukisan yang berharga, yang mahal-mahal, yang jut-jut tu kan. Taklah sampai jut, mungkin dalam ratus-ratus ribu jugalah. Dan dalam bilik tu sendiri pun banyak sangat barang-barang antik. Kolektor-kolektor ni mesti faham kan macam mana kan. Okey, masa diorang kenal dengan Yang Ying tadi pada tahun 2006 kan, 2007 Dr. Chow tadi meninggal. Jadi dalam tahun 2008 Madam Chung dan juga Madam Chang tadi diorang buat keputusan untuk pergi melancong ke tanah besar China. Diorang nak pergi ke Beijing masa tu. So diorang berdua ni macam dah deal awal-awal lah dengan Yang Ying ni supaya Yang Ying ni jadi pemandu pelancong diorang. Okey, set. Sampai je dekat sana, sampai je dekat Beijing sana, Madam Chang cakap yang si Yang Ying ni layan diorang berdua baik sangat. Malah si Yang Ying ni panggil diorang berdua ni dengan gelaran nenek. Nak ceritanya betapa dekatlah diorang ni kan. Madam Chung dengan Madam Chang sendiri pun panggil Yang Ying ni dengan gelaran Zhao Ying. Biasanya orang-orang dekat je lah yang akan panggil macam gitu. Nampaklah yang si Yang Ying ni dah tak ada barrier dah tak ada batas hubungan dah dengan kedua-dua kawan baik ni. Cuma kalau kita tengok gambar Yang Ying ni, nampaklah kan muka dia macam, air mukanya tu macam ikhlas je. Itulah, rambut sama hitam, hati lain-lain dek. Jadi masa melancong dekat China sana, banyak sangat tempat-tempat menarik yang si Yang Ying ni bawa kedua kawan baik ni. Diorang berdua ni memang puas hati gila dengan layanan si Yang Ying. Lepas 3 minggu diorang melancong di China, diorang berdua ni balik ke Singapura balik. Tapi hubungan kedua kawan baik ni dengan si Yang Ying ni tak terputus macam gitu je tau. Sebab Yang Ying selalu sangat telefon Madam Chang dan juga Madam Chung. Cuma biasanya dia akan telefon Madam Chung lah. Jadi Madam Chung tu takut muskil kan. Madam Chung tu adalah empunya banglo yang besar gedabak. Okay? Madam Chang pernah cakap, bayangkan dalam masa 2 minggu je Yang Ying akan telefon diorang ni dalam 10 kali juga. Kalau dah 10 kali, macam hari bekerja, 5 hari bekerja akan telefon. Lebih kurang macam itulah. Kan? Sampaikan Madam Chang ni boleh kata fed up jugalah. Yelah, telefon macam tak tentu hala kan. Tak tahu pun nak cakap apa. Dah tu dia cakap dengan Madam Chung, kalau si Yang Ying ni telefon, tak payah nak suruh dia angkat. Sebab dia fikir tak ada faedah sampaikan nak kena call semua. Dah call pula, macam borak-borak kosong je. Tak ada isi langsung. Nampaklah kat situ kan betapa bersungguh-sungguhnya dia ni nak ambil hati Madam Chung. Okey, pada bulan Februari 2009, Yang Ying tadi dia datang ke Singapura untuk melancong. Sampai je dekat Changi Airport sana, dia terus ambil teksi pergi ke rumah banglo Madam Chung. Sebab sebenarnya sebelum-sebelum ni pun Madam Chung pernah cakap, kalau datang ke Singapura, tak payahlah nak booking-booking hotel ke apa, nak duduk hotel luar sana kan. Datang je rumah dia, duduk kat rumah dia. So itulah apa yang dia buat. Sampai je dekat rumah Madam Chung, Yang Ying apalagi seronok lah kan. Tengok keadaan rumah Madam Chung tu yang besar gila, mewah lagi, dengan pintu gate ni yang besar, laluannya yang besar. Lepas tu laman dia pun terhias cantik je. Ada swimming pool lagi dekat rumah tu tau. Paling penting, dekat rumah tu juga ada satu ruang galeri, barang-barang antik dengan lukisan antik, semuanya ada dekat situ. So awalnya tu Yang Ying bagi tahu Madam Chung dan juga Madam Chang yang dia datang ke Singapura ni untuk melancong dalam seminggu 2 macam gitulah. Dah tu dia nak tinggal dekat rumah Madam Chung lah. Tapi mungkin tinggal dekat rumah Madam Chung tu selesa sangat agaknya. Sampaikan dia tinggal dekat rumah tu selama sebulan tau. Melancong apa kalau dah sebulan kau tak kerja ke? Dah tu si Yang Ying ni macam tak sedar kan yang dia tu ada bini. Dia boleh tinggalkan bini dengan anak-anak dia macam gitu je. Nasib baiklah dia tu warga Cina tau.
daripada negara China pula tu. Kalau lah warga Malaysia, confirm masuk KRT kan. Jadi masa mula-mula Yang Ying ni tinggal dekat rumah tu, dia tolonglah juga apa-apa yang patut. Yelah, buat-buatlah ringan-ringan tulan sikit. Tolong kerja-kerja yang ada dekat dalam rumah tu. Takkan dengan free je kan. Dia tolong masak untuk Madam Chung. Lepas tu pakaian dia sendiri pun dia yang handle. Dia yang basuhkan pakaian dia sendiri. Jadi tak adalah nak nyusahkan orang gaji kan. Lagipun tu bukan orang gaji dia tu, orang gaji Madam Chung. Tapi lama-kelamaan dia mula besar kepala tau. Alien. Tiba-tiba dia rasa itu rumah dia yang punya. Hari-hari dia akan bangun pukul 10 pagi. Bangun je tidur, dia akan suruh orang gaji ni untuk siapkan dia sarapan. Dan hari-hari kerjanya apa tahu? Cuma berjalan-jalan, dah tu ambil hati Madam Chung. Tu je lah kerjanya. Tapi gaya tu macam big boss syarikat yang besar-besar kan, CEO syarikat macam gitu. Tak lama lepas tu, Yang Ying tadi cari cara macam mana dia nak tinggal dekat Singapura ni, nak menetap dekat Singapura dalam jangka masa yang lama. So masa tu dia pergi pinjam duit dengan Madam Chung untuk buka studio muzik dan tarian. Tak ada kena-mengena langsung tau. Studio muzik dengan pelancongan tak ada kena-mengena. Itu memang bukan bidang dia. Dia sendiri pun tak ada pengalaman langsung dalam dunia muzik. Apatah lagi tarian. Itu yang kelakar tu. So masa tu dia janjilah dengan Madam Chung ni, lepas dia dah dapat untung nanti, dia akan bayar balik duit Madam Chung. Dah buka studio tadi sebab dia dah ada syarikat, macam syarikat lah kan, kedai dekat situ, dekat Singapura sana. So dia pun bolehlah untuk mohon sebagai penduduk tetap Singapura. Tapi bukanlah penduduk tetap selama-lamanya macam gitu. Kan kalau penduduk tetap macam itu, kena kahwin dengan orang situ ke, macam tu kan. Saya pun tak pasti sangat dengan visa-visa ni semua. Tapi dia boleh menetap dekat situ dalam jangka masa yang lama lah. Kalau kita biasa guna pasport tu, boleh menetap dekat negara orang dalam 3 bulan ke paling maksimum kan. Dan dia mohon sebagai penduduk tetap Singapura tadi. Semua permohonan tu pakai duit Madam Chung tau. Okey, dalam tahun 2011, lepas dah jadi penduduk tetap tadi, Yang Ying pun bawa lah anak bini dia datang duduk Singapura. Dan paling penting, paling tak boleh nak belah, dia bawa anak bini dia tu duduk dekat rumah Madam Chung. Macam, wah, berapa punya tebal dia punya bedak macam tu tau. Macam mana lah dia boleh macam tak rasa malu, tak rasa segan langsung. Dah nampak keadaan macam itu tadi, Madam Chang tadi pun kawan kepada Madam Chung ni kan, nasihatkan kawan dia Madam Chung ni. Dia cakap jangan percaya sangat dengan Yang Ying. Dah nampak dah si Yang Ying ni macam krik-krik tau. Lagipun dia orang ni baru je kenal dengan Yang Ying. Yelah, walaupun kenal dalam 2006, tapi kenal gitu-gitu je kan. Dah tu dalam masa dia orang kenal, dah macam-macam si Yang Ying ni ambil kesempatan terhadap Madam Chung. Tapi pada masa tu, Madam Chung tak ambil pok sangat dengan nasihat kawan baik dia ni. Tak lama lepas tu, pemandu peribadi Madam Chung bagi tahu Madam Chung yang dia nak berhenti kerja. Padahal dah 30 tahun dia bekerja dengan family ni. Yelah, walaupun dia memang dah berumur pada masa tu. Tapi dia berhenti kerja bukan sebab dia rasa nak bersara ke apa tau. Tapi sebab dia dah tak tahan sangat dah dengan layanan si Yang Ying ni, dengan family Yang Ying terhadap diri dia. Jadi sebenarnya bukan Yang Ying ni je yang besar kepala dekat rumah tu, tapi bini dengan anak-anak dia pun mungkin lebih kurang sama juga. So masa tu Jurudin Mustafa tadi putuskan untuk berhenti kerja je lah. Dan Madam Chung ni dia bagi duit persaraan kepada Jurudin Mustafa sebanyak $50,000. Bagus kan, Madam Chung dengan Dr. Chow ni memang orang yang baik. Dia suka tolong tau. Tak lama lepas tu, Madam Chang pula yang nak pindah keluar dari rumah tu sebab tak tahan juga. Dia rasa tak selesa dah dengan perangai Yang Ying ni. Lebih baik dia hidup sendiri je lah. Dan katanya dia menyesal sangat sebab dia buat keputusan untuk pindah keluar daripada rumah tu. Yelah, lepas dia pindah keluar je, Yang Ying makin besar kepala tau. Lagi. Yelah, masa tu lagi senang lah si Yang Ying ni nak pengaruh Madam Chung kan. Sampaikan pada tahun 2012, Madam Chung dia bagi surat kuasa kepada Yang Ying untuk uruskan semua harta dia. Paling teruk, Madam Chung dia siap buat surat wasiat lagi tau. Kata kalau dia meninggal dunia nanti, seluruh harta dia akan jadi milik Yang Ying. Yang Ying pada masa tu, lagilah berdoa tau. Ataupun
Bidaah. Lagilah besar kepala dia. Bila dah orang bagi surat kuasa tadi, sedap je dia guna duit tu semua untuk dia bersenang lenang. Dia selalu bawa anak bini dia shopping. Lepas tu selalu bawa anak bini dia pergi makan dekat restoran-restoran mewah. Dah tu selalu pergi melancong dekat luar negara. Memang kita enjoy. Gitulah dia orang punya gaya hidup tu. Bayangkan dia punya enjoy tu kencak naik. So dia punya enjoy tadi sampaikan pihak immigration ni merekodkan yang si Yang Ying keluar masuk ke Singapura dengan negara lain macam tu sebanyak 43 kali dalam masa 6 tahun. Jadi secara puratanya dia akan travel sebanyak 7 kali setahun. Memang wow, memang yalah CEO. Jadi jangka masa dia travel tu dalam tahun 2009 ke tahun 2014. Paling teruk, semua aktiviti Madam Chung, Yang Ying ni yang akan kontrol. Sampaikan siapa-siapa je yang nak keluar masuk ke rumah banglo tu, nak kena minta izin dengan dia dulu. Biasanya pintu pagar banglo tu luar je terbuka tau. Yelah dia orang kan orang yang peramah, lepas tu baik hati kan. Jadi dia orang macam tak kisah sangat. Tapi lepas Yang Ying ni ambil alih je, pintu pagar yang besar gedabak tu selalu tertutup tau. Bukan tertutup je, tapi dikunci sekali. Bila ada saudara mara kata datang nak melawat ke apa, nak jenguk ke macam tu kan. Lepas tu si Yang Ying ni mulalah dia akan bagi tahu dengan suri rumah dia orang, suruh menipu, kata Madam Chung tak ada benda masa tu. Sampaikan ada salah seorang jirannya Madam Chung ni, namanya Linda Tan. Jadi Linda ni dia mula rasa pelik. Dah tu Linda tadi pergi telefon anak saudara Madam Chung dan ceritakan keadaan rumah Madam Chung pada masa tu. Dah tu dia tanyalah, ada kenal ke dengan sepasang suami isteri ni yang ada anak 2, dan diorang ni sekarang tinggal dekat rumah Madam Chung. Nama anak saudara Madam Chung yang dimasukkan adalah Hedy Mok. Jadi Hedy Mok pada masa tu berumur 62 tahun. Jadi Madam Hedy tadi dia pun cakap lah kan yang dia tak tahu penau pun. Dan Madam Hedy terus telefon Madam Chang tanyakan hal ni. So masa itulah Madam Chang ceritakan semua benda yang berlaku. Pada masa tu Madam Hedy tadi ambil inisiatif untuk ajak Madam Linda Tan, lepas tu ajak Madam Chang dan juga salah seorang lagi ahli keluarga diorang untuk berjumpa di sebuah restoran yang ada di Change City Point. Jadi dekat sana diorang bincanglah apa tindakan yang sepatutnya diorang ambil untuk selamatkan Madam Chung tu. Jadi pada 21 Ogos 2014, pada masa tu Yang Ying tadi ada dekat luar negara. So masa itulah Madam Hedy ni pergi ke rumah mak saudara dia, Madam Chung. Dah tu dia ajak Madam Chung untuk keluar, kononnya macam untuk keluar makan lah dekat restoran macam tu kan. Dah lepas makan tadi dia ajak mak saudara dia untuk tinggal dekat rumah dia. Seminggu lepas tu Madam Hedy dia bawa kawan-kawan dia dan beberapa orang ahli keluarga untuk pergi ke rumah Madam Chung. Dah tu dia pergi halau Yang Ying dan juga keluarga dia keluar daripada rumah Madam Chung. Masa tu mestilah jadi pergaduhan juga kan. Katanya 7 jam jugalah diorang bergaduh mulut dekat situ, dan last kali diorang panggil pihak polis untuk selesaikan hal ni. Dah tu Yang Ying dengan keluarga dia terpaksa juga keluar daripada rumah tu. Katanya diorang pergi menyewa dekat hotel. Memang patut pun. Dalam masa yang sama Madam Hedy tadi dah report dah hal ni kepada pihak berkuasa. Dia dah pergi buat tuntutan dekat mahkamah untuk batalkan surat kuasa yang diberikan kepada Yang Ying. Jadi dalam report yang Madam Hedy ni buat, dia cakap yang makcik dia ni, mak saudara dia ni dah diambil kesempatan oleh orang yang tak bertanggungjawab. Sebab pada masa tu sebenarnya kemahiran berfikir makcik dia ni dah menurun, dan makcik dia sendiri pun dah disyaki ada penyakit nyanyuk. So logik lah kan, kalau betul lah si Yang Ying ni boleh ambil tanda tangan Madam Chung dan bagi dia surat kuasa semua, memang logik lah kalau kata disebabkan Madam Chung tu dah nyanyuk. Umur Madam Chung pada masa tu pun dah lebih kurang 89 tahun dah. So pada bulan Disember 2014, tuntutan mahkamah yang dibuat oleh Madam Hedy tadi diterima oleh mahkamah. Bila Madam Hedy tu cek je akaun makcik dia, dia terkejut sangat sebab dalam akaun makcik dia tu hanya tinggal $10,000 je. Asalnya duit dalam bank simpanan makcik dia tu ada sekitar 2.7 juta. Memang kurang asam betul lah kan. Betul-betul kena scam ni. Dalam masa 4 tahun je si Yang Ying ni tinggal dengan makcik dia, semua harta makcik dia lenyap. Jadi masa tu Madam Hedy tadi ajak makcik dia untuk pergi laporkan hal ni kepada pihak polis dengan tuduhan penipuan dan juga mengelapkan wang. Jadi pada 17 September 2014, Yang Ying tadi dia ditangkap dan juga disoal siasat. Tapi tak lama tau dia ditahan. Katanya sehari je, lepas tu dia bayar wang jaminan dan dia dibebaskan. Tapi sebulan kemudian pihak polis
tahan dia lagi sekali sebab takut dia melarikan diri keluar negara. Bila pihak polis soal siasat dengan lebih terperinci, makin banyak pula penipuan yang Yang Ying ni dah buat. Dalam bulan Januari tahun 2010, Yang Ying dia pernah tawarkan Madam Chung ni untuk belikan sebuah lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis terkenal. Dan pelukis terkenal tu namanya Su Beihong. Su Beihong ni sendiri dia terkenal pada tahun 1895 hingga tahun 1953. Lukisan tu pula tentang seekor kuda yang tengah minum air. Katanya semua lukisan Su Beihong ni semuanya mahal-mahal. Yelah, jadi barang-barang antik lah kan. Dah pada masa tu sebab si Yang Ying ni cakap nak pergi beli lukisan tadi, Madam Chung tadi pun bagilah duit kepada si Yang Ying ni sebanyak $500,000. Bila dah dapat duit tadi, si Yang Ying ni pun konon-kononnya pergi belilah lukisan tu. Tapi sebenarnya dia balik ke Singapura dengan lukisan yang palsu tau. Memang kurang asam gila. Sebab lukisan tu dia pergi beli dekat pasar malam je. Harga pun lebih kurang dalam $200 macam gitu je. Jadi duit $500,000 tadi habis dia gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Setahun lepas tu, pada tahun 2011, sekali lagi dia tipu Madam Chung. Kali ni dia pergi beli 5 lukisan palsu dengan harga $600,000. Rupa-rupanya 5 lukisan palsu yang dia beli tu lebih kurang harganya dalam $3,000 macam gitu je. Jadi mana pergi duit selebihnya? Macam biasalah, dia gunakan untuk kepentingan diri dia sendiri. Madam Hedy cakap kerugian yang mak saudara dia alami mungkin lebih lagi daripada tu. Sebab dia pergi cek harta benda makcik dia. Dan banyak kotak-kotak perhiasan yang ada dekat dalam rumah tu dah pun kosong. Bila disiasat dengan lebih lanjut, rupa-rupanya si Yang Ying ni dia pergi jual barang-barang berharga yang ada dekat dalam rumah Madam Chung tu secara online. Tak tahulah eBay ke apa kan. Cuma mereka hanya boleh dakwa dengan pembelian lukisan palsu je. Sebab katanya Madam Chung ni dikira secara sedar bagi surat kuasa kepada Yang Ying. Ialah untuk uruskan semua harta benda milik dia tu. Jadi tak bolehlah nak dakwa si Yang Ying ni atas kehilangan semua barang-barang yang ada dekat dalam rumah tu. Masa dekat mahkamah dengan tanpa segan silunya, Yang Ying ni mengaku yang kata Madam Chung dah anggap dia sebagai cucu dia sendiri. Dan masa dia tinggal dekat rumah Madam Chung tu pun, dia dengan isteri dia lah yang bagi banyak perhatian kepada Madam Chung. Jaga Madam Chung tu. Kononnya macam memang layak lah kalau dia terima semua tu. Sebab dia yang jaga kebajikan Madam Chung. Tapi kenyataan daripada Yang Ying ni dibantah habis-habisan oleh pemandu peribadi dan juga pembantu rumah Madam Chung. Ya kan diorang semua tinggal sebumbung. Diorang ada pada masa kejadian. Mungkin dia fikir orang akan mengiyakan je apa yang dicakap kan. Orang pun ada mata lah boleh nak menilai. So dalam kes ni Madam Chang lah yang jadi saksi utama. Madam Chang cakap Yang Ying ni sengaja manipulate dan ambil kesempatan atas kawan baik dia. Yang Ying dengan tak ada segan silunya, dia akan peluk dan juga cium Madam Chung. Seolah-olah ya kan itu nenek dia. Madam Chung sendiri pun tak ada anak kan, tak ada cucu. Mungkin dia sendiri pun dapat rasa kasih sayang daripada Yang Ying tadi dan dia rasa seolah-olah macam dia ada cucu. Madam Chang cakap Yang Ying akan selalu temankan Madam Chung untuk makan sambil-sambil mengampu Madam Chung. Dan lama-kelamaan dia mula anggap yang rumah tu adalah rumah dia. Mula mengarah pembantu rumah, suruh itu, suruh ini. Katanya mengarah tu pun agak kurang ajar juga tau. Pemandu peribadi Madam Chung pun dia layan dengan kurang ajar. Sampaikan dia pecat pemandu peribadi Madam Chung tu. Sebab dia cakap apa tau? Dia cakap yang pemandu peribadi Madam Chung tu dah cekik dia. Pemandu yang kita maksudkan ni Jarudin Mustafa tadi lah. Jarudin Mustafa ni dia dah bekerja dengan Madam Chung daripada tahun 1979 sampailah tahun 2009 dia dah tak tahan sangat dah, dia berhenti kerja. Sama ada dia berhenti kerja ataupun sebenarnya Yang Ying tu yang pecat dia. Tapi dia pergi bagi tahu Madam Chung yang dia berhenti kerja lah macam tu kan. Katanya dia berhenti tu pun sebab dia dapat rasa yang si Yang Ying ni macam tak suka dengan dia. Biasanya kalau raya je, Madam Chung dia akan bagi barang-barang dapur dekat Jarudin. Yelah, bagi barang dapur, lepas tu bawa lah balik rumah, masak dekat rumah kan raya macam tu kan. Orang baik memang macam tu. Jadi itu semua dah jadi kebiasaan, tak ada benda yang pelik pun. Tapi bila si Yang Ying ni masuk je dalam rumah tu, dia mula tak suka Jarudin ni dapat barang-barang tu semua daripada Madam Chung. Mulalah dia cari pasal dengan pemandu tu. Kecil-kecil hal pun dia akan marah-marah dengan Jarudin. So benda tu buat Jarudin ni rasa macam tak best lah kan. Jadi sebab itulah dia berhenti kerja. Cuma sebelum berhenti kerja tu pun Jarudin ada nasihatkan Madam Chung ni. Jarudin cakap kalau Madam benarkan juga Yang Ying ni tinggal dalam rumah ni,
lama-kelamaan, mungkin satu hari nanti, Madam sedar-sedar je, Madam dah hilang dah tempat tinggal. Tapi Madam Chung ni tak percaya tau. Dia cakap apa? Ya ke? Yuliani pula bagi keterangan. Yuliani ni salah seorang pembantu rumah tu kan. Katanya pembelanjaan dalam rumah tu memang Yang Ying yang akan bagi. Dia yang akan aturkan. Dan Yuliani cakap, Yang Ying tak banyak pun dia habiskan masa dengan Madam Chung dalam satu hari. Yang Ying akan bangun dalam pukul 10 ke 11 pagi macam gitu. Dah tu dia akan baca surat khabar. Lepas tu dia akan pergi berjalan-jalan dekat taman. Lepas tu dia akan menghadap komputer. Itulah kerja dia hari-hari. Jadi Yuliani ni sebenarnya dia dibuang kerja pada tahun 2012. Sebab Yang Ying cakap Madam Chung dah tak ada duit dah nak bayar gaji Yuliani. So dia diberhentikan. Surti pula bagi keterangan. Salah seorang pembantu rumah kan dia orang ada 2 orang pembantu rumah. So Surti ni cakap yang keluarga Yang Ying ni, Yang Ying bini dia dengan anak-anak dia akan pergi makan dekat luar paling tidak pun seminggu sekali. Dan paling penting, tak pernah sekali pun dia bawa Madam Chung untuk keluar makan dengan diorang semua. Pada 30 September 2016, Yang Ying yang pada masa itu berumur 42 tahun didapati bersalah atas kesalahan mengelapkan wang dan juga memalsukan dokumen masa dia mohon untuk menjadi penduduk tetap Singapura hari itu. Jadi Yang Ying dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun 2 bulan. Tapi lepas 2 tahun, pihak keluarga Madam Chung ni masih lagi tak puas hati. Mereka cuba lagi untuk fight untuk tambah masa tahanan. Jadi lepas dah buka balik kes, lepas dah bicarakan balik, pihak mahkamah jatuhkan hukuman pada Yang Ying selama 11 tahun. Tu pun atas dasar si Yang Ying ni tak bayar balik sesen pun duit yang dia dah ambil. Dengan alasan apa tau? Dia cakap yang dia dah gunakan semua duit tu untuk bayar hutang keluarga dia. Dan juga untuk rawat nenek dia yang tengah sakit dekat China sana. Memang cucu dan juga anak yang baik lah. Curi duit dekat sini, lepas tu hantar balik dekat keluarga dia kat sana kan. Bagus lah tu, bagus. Yang paling penting, Yang Ying tak tunjukkan rasa menyesal sikit pun tak ada. Jadi sebab itulah hukuman dia ditambah. Sebab dia tak ada rasa penyesalan tu. Okey, pada 9 Jun 2022, Yang Ying dibebaskan daripada penjara. Itu pun selepas dia jalani hukuman selama 2/3 daripada masa tahanan. Dah tu dia terus dihantar balik ke China sana dan dia tak dibenarkan masuk ke Singapura lagi. The end. Jadi boleh kata dia dihukum penjara selama lebih kurang dalam 7 tahun ke 8 tahun macam gitu je lah kan. Lepas tu dah dihantar balik ke China dah. Walaupun hukuman dia yang sepatutnya kat sini adalah 11 tahun tadi kan. So pesan saya, kalau ada saudara mara yang dah tua, banyak harta pula tu, selalulah ambil tahu. Nampak tak mata duitan? Ting 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 ting. Tiba-tiba jadi encik crab. Bukan apa, bukan kita nak suruh jadi gila harta ke apa. Tapi ialah takut hal-hal macam gini berlaku kan. Lebih baik kalau harta dia tu diwakafkan kepada jalan yang betul ke. At least ada juga bagian untuk dia hari mati nanti kan. Cuma kalau dah ada dah saudara sebelah sana yang ambil tahu pasal dia sebi macam gitu, kita tak payahlah nak sibuk-sibuk pula. Saja je kan. Nak tunjuk yang kita ni pun nak taking care juga dengan makcik kita ni. Lepas tu tahu-tahu je dah gaduh. Kau ni nak datang sini, nak ambil tahu pasal makcik ni saja tu, nak harta apa semua kan. Tak perlu pun sampai macam tu. Kalau dah ada dah yang ambil tahu pasal dia, yang taking care pasal hal-hal dia semua, let it be, biarkan je. Lagipun harta dunia ni tak ke mana kan. Ingatlah, kalau kita buat baik dengan orang, terutama sekali orang-orang yang sakit macam itu, mungkin kalau kita dah tua nanti, kalau kita dah sakit, mungkin orang lain pula yang akan jaga kita. Yelah, kalau kita buat baik dengan orang kan, orang akan buat baik dengan kita. So tak rugi kalau kita buat baik ni. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.